Okey, kepada Malaysia ni itu antara luahan pandangan daripada rakyat generasi muda lah. Itulah dia, dari segi mencipta kerjaya. Wujud lagi tak kerjaya impian? Wujud. Ya, tapi itulah dalam keadaan yang Ya. susah sikit lah ya. Kerana industri itu memang industri yang tak lagi dapat bertahan. Dia kena menukarlah hara tuju. Dan apakah itu juga menjadi intipati dalam kita berhadapan dengan darurat ini? Ya, apa betul. kekangan yang wujud dan juga apa kehalangan dalam mencipta swadaya ekonomi dan sebagainya? Ya, darurat ataupun proklamasi darurat yang diisytiharkan ini menyebut tentang tujuan utamanya untuk mengekang pandemik COVID-19 daripada terus merebak. Pada masa sama juga disebutkan tentang pilihan raya umum yang tidak akan diadakan dan segala perkara berkaitan dengan politik juga turut diambil kira dalam hal ini. Ada pihak yang mengatakan bahawa kenapa tidak dapat laksanakan sebab ada negara contoh lain yang telah Ya, melaksanakan Amerika sistem Syarikat online. kan. Ya. Apakah kita mampu untuk ke arah itu dengan sistem yang mantap? Ya, kadang memang nak buat tetapi kesediaan itu adakah tercapai untuk laksanakan event itu? Kita nak fahami lebih lanjut dan untuk itu kita nak bersama dengan Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Muhammad, pensyarah kanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Eli. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Seperti biasa, apabila ada saja proklamasi ataupun isytiharat atau makluman ini, doktor akan ditemu bual di banyak platform media. Cuma kali ini kita secara maya saja. Okey, doktor, sebagai permulaan, kalau boleh dapatlah dikongsikan buah fikiran berkaitan dengan darurat, proklamasi darurat yang diisytiharkan. Okey, Eli. Kalau kita soroti semula apa yang berlaku pada semalam tu, yang pertama pada pandangan saya, rakyat perlu tahu bahawa darurat telah berlaku di Malaysia sebanyak sekurang-kurangnya 9 kali. Ya. Dan ini adalah sesuatu yang baru berlaku. Dan pertama yang berlaku pada tahun 1948, iaitu pada ketika berlakunya kita bertempur dengan ataupun dalam isu berkaitan dengan komunis tu, Parti Komunis Melayu tu, dalam usaha untuk menangani Parti Komunis Melayu itu sendiri. Cuma yang menariknya, Saudara Eli, selama 3 bulan berturut-turut berlakunya darurat. Yang pertama pada November 2020 darurat di Parlimen Batu Sapi. Desember 2020 di Parlimen Greek dan Bugaya. Dan bulan 1 ini adalah berlaku darurat di seluruh negara. Kita boleh lihat ini pertama kali berlaku berturutan 3 kali selama 3 bulan berturut-turut. Dan juga sebut tadi 9 tu sebenarnya 3 berlaku pada 2 berlaku pada 2020 dan 1 berlaku pada 2021. Jadi yang lain berlaku ada jarak di situlah, berlaku antara satu dengan yang lain. Dan juga darurat ni Saudara Andy, dia berlaku dalam erti kata sekiranya berlaku perkara 101, iaitu jika yang di-Pertuan Agong berpuas hati suatu darurat besar sedang berlaku yang menyebabkan keselamatan atau kehidupan ekonomi dan ketenteraman awam. Jadi apa yang saya boleh jelaskan kronologi ni, Elip, sebenarnya darurat ni pernah berlaku sebelum ni yang bukan melibatkan politik juga. Kalau kita ingat lagi kes Jerebu 1997, 2005 dan 2013, 97 di Sarawak, 2000 Kelang dan juga 2013 Muar dan Ledang, berlakunya darurat yang berkaitan dengan pencemaran udara. Dan kita lihat sebelum itu juga berlaku darurat sebagai rusuhan kaum 1969. Dan memang tidak dapat nafikan berlaku juga darurat sebabkan krisis politik, iaitu di Sarawak 1966 dan juga di Kelantan 1977. Tapi pada ketika ini kita melihat bukan yang sesuatu yang luar biasa sebenarnya, sebab darurat ni bukan hanya melibatkan satu perkara, tapi ini melibatkan 3 perkara itu sendiri secara hukuman, iaitu krisis politik, krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi yang berlaku serentak yang menyebabkan berlakunya apa yang telah berlaku semalam. Ya. Baik, okey. Dengan kronologi darurat yang doktor kongsikan ini, yang paling kita nampak bencana alam yang ketara itu ialah Jerebu lah ya, beberapa tahun itu yang diisytiharkan darurat, tahun-tahun yang berbeza itu. Yang lain semua boleh kita lihat ada kaitan dengan tindakan manusia, politik dan sebagainya. Okey, untuk kali ini kita lihat perkara ini dibincangkan atau dilihat daripada 2 aspek. Satu tentang kesihatan
yang dikaitkan dengan keselamatan dan juga keselamatan ekonomi dan satu lagi politik. Kalau boleh kita sentuh tentang ekonomi lebih dahulu. Sehari sebelum pengisytiharan proklamasi darurat ialah pengisytiharan PKP, ya, dan ini di zon-zon merah yang ekonominya sangat rancak. Jadi bagaimana pengisytiharan ataupun pemakluman PKP kemudian disusuli dengan darurat yang asalnya kita ingat 2 minggu saja, kemudian tiba-tiba sampai ke 1 Ogos ini. Jadi bagaimana doktor melihat situasi ini? Okey, kalau kita lihat apa yang berlaku ni memanglah luar biasa bagaimana saya sebut tadi. Dan juga kalau kita lihat PKP yang berlaku di 5 negeri dan juga 3 wilayah itu sendiri, iaitu daripada 13 hari bulan Januari hari ini sehingga 26 hari bulan Januari. Kalau kita ambil kira ekonomi itu Soili, negeri-negeri yang terlibat ini menyumbang 66.3% KDNK negara. Terutamanya negeri Selangor tu sendiri yang tertinggi iaitu 24.2%. Dan juga wilayah Persekutuan 16.9, Johor 9.4, Pulau Pinang 6.7, Sabah 6 dan Melaka 3.1. Lebih 50% daripada KDNK datang daripada negeri ini. Jadi dengan berlakunya PKP ini, walaupun kalau kita lihat pengumuman yang diberikan itu berlaku kelonggaran dari segi aktiviti ekonomi. Kalau kita akan berbeza dengan PKP 1.0 dulu Ini lebih longgar, iaitu 2.0 ini lebih longgar di mana memberikan ruang yang lebih. Namun kita tidak boleh nafikan bahawa ia juga memberikan kesan kepada ekonomi negara, khususnya pada 10 tahun pertama sudah ini. Sebab bila berlakunya PKP ini, apa yang merisaukan adalah bagaimana ketahanan atau kemampanan SME itu ataupun perusahaan dan saudara dalam survival mereka. Mereka masih boleh kekal untuk berfungsi sebagai pelaksana perniagaan. Sebab sekiranya tidak berfungsi, maka berlakulah kekurangan tenaga kerja yang diperlukan oleh industri. Sebab harus diingat PKS ni menyumbang 66% peluang pekerjaan. Jadi semua mereka tu penting. So kita perlu kerajaan perlu pastikan mereka boleh bernafas dalam ketika yang begitu kritikal ni. So sekurang-kurangnya mereka boleh nafas dan memberikan bantuan dan sebagainya kepada PKS. Dan saya menjangkakan Soedi, kerajaan akan mengumumkan beberapa langkah ekonomi khusus. Terutamanya sekiranya PKP 2.0 ini bersambung lagi selepas daripada 26 hari bulan Januari nanti. Okey. Itulah bila disebutkan PKP kemudian hari berikutnya diisytiharkan proklamasi darurat ini sehingga Ogos, orang dah lupa tentang PKP itu dah. Orang lebih ingat dalam jangka masa panjang. Jadi okey, PKP 1.0 ni pernah kita lalui dan kesannya telah kita nampak, dan selain daripada insentif daripada kerajaan ini, apa yang sepatutnya dilakukan terutamanya oleh golongan SME ini untuk memastikan okey, kita dah tempuh benda ni. Untuk kali ini setakat ini diumumkan 2 minggu, sama ada berlanjutan atau tidak kita tak tahu, tapi kita berada dalam fasa darurat yang agak panjang ni. Apa yang sepatutnya kita yang sebelum ni terkesan patut lakukan dan sediakan? Sebab Ili, kalau kita mahu atau tidak mahu, suka atau tidak semua suka, kebanyakan SME perlu beralih kepada teknologi sebenarnya. Bagaimana hari ini kita berada online kan, satu norma baru sekali kan, di mana sebelum ni tidak berlaku, sebelum ni tidak berlaku, kurang berlaku online. Tapi sekarang ni tidak boleh dinafikan Ili, sebab apabila berlaku keterbatasan fizikal itu sendiri, keterbatasan, maka online lah merupakan alternatif kepada menghubungkan antara pihak supply and demand tu. Supply dalam keadaan online tu ni. Dan kalau kita lihat 5 sektor yang dibenarkan oleh kerajaan tu sendiri agak luas sebenarnya, itu sektor penghilangan, perkhidmatan, pembinaan, perkhidmatan, perdagangan, pengedaran, peladangan dan komuniti. Tapi kalau kita mikir selain daripada 5 ni, maka tumpuan yang khusus perlu diberikan untuk mereka melaksanakan perniagaan secara online supaya mereka masih lagi boleh survive pada masa akan datang. Cuma isunya Soili, saya agak risau beberapa industri sebenarnya yang saya agak risau industri pelancongan tu sendiri. Sebab baru nak pulih ya. Sebab saya risau industri pelancongan ni bagaimana mereka ingin survive dalam keadaan mereka rakyat tidak berani atau tidak dibenarkan untuk keluar daripada 10 km. Dan itu akan terjejas terus. Selain daripada industri penerbangan itu sendiri, ini pelancongan ni kenapa saya kata penting, dia ada lebih 3 ke 400,000 orang yang terlibat dalam ini secara keseluruhannya. Betul, itulah dia. Ini antara yang terlibat ni baru rasa macam nak pulih, tiba-tiba
berlaku lagi, dilaksanakan lagi PKP dan sebagainya. Okey, barangkali itu akan dibawa dalam perbincangan yang akan datang berkaitan dengan sektor pelancongan ini. Di penghujung perbincangan kita, Doktor, selain daripada pakar atau ahli dalam ekonomi, juga menjadi penganalisis politik juga. Kalau boleh dapat dikongsikan pandangan, Parlimen digantung, tiada PRU dalam masa darurat ini, jadi bagaimana dilihat situasi politik negara ini? Saudara Eli, saya lihat pada pertamanya yang saya nampak di sini, apa yang berlaku pada semalam ni merupakan puncak kepada kronologi politik yang berpanjangan selepas daripada PRU ke-14 Eli. Rakyat pilihan dan muak dengan apa yang telah berlaku daripada krisis demi krisis, pertukaran kerajaan persekutuan, pilihan raya negeri Sabah, lepas itu krisis di negeri Perak itu sendiri. Dan pada ini kalau disifatkan apa yang berlaku semalam tu terlalu awal, tidak sebenarnya Eli. Ia sebenarnya akhir di penghujung. Sebab krisis politik ni jika berulang, bagaimana krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi dapat diselesaikan, sebab mereka menyelesaikan dua perkara ni adalah ahli politik yang paling penting sebenarnya yang meletakkan kat mana hala tuju negara tu sendiri. Kalau mereka tidak ada persefahaman dan juga berlaku ketidakstabilan, maka dua perkara ni tidak dapat dilaksanakan. Apa yang berlaku adalah menghentikan seketika krisis politik dan memberikan masa dan ruang kepada penyelesaian krisis ekonomi dan kesihatan. Sebagaimana Menteri sebut, nanti sampai masa ini nanti berpolitiklah untuk semasa pilihan umum ke-15 nanti. Itu yang selamat. Itu juga dipesan oleh Perdana Menteri. Dr. Anwar, terima kasih banyak atas perkongsian pandangan. Sama. Ya, selamat menjalankan tugas dan jaga diri. Terima kasih Israeli, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Madya Dr. Anwar Shahbali Mahomet, Pencerakanan Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia, bersama dengan kita bercakap tentang darurat, proklamasi darurat berkaitan dengan COVID-19 dan juga politik. Okey, dan ini antara perkara yang kita harus tahu, harus syakna supaya kita faham situasi yang berlaku ini, dan tanggungjawab ini bukan hanya dalam kalangan kita masyarakat untuk mengekang, tetapi tanggungjawab pemimpin juga untuk menjaga kestabilan, sebab ekonomi, kesihatan dan segala-galanya dipimpin oleh mereka. Betul, dan kita juga dalam proses untuk berjuang dengan pelbagai sebaran fahaman maklumat. Setiap individu tu ada penyokong tersendiri dan juga kepandaian untuk mengajak kepada satu benda yang ilmiah dan juga berbincang secara ilmu. Sebab kalau kita lihat pada laman sosial yang menakutkan, itu akan mencipta perkara yang jelik sebab kita nak membantu kedamaian, semua orang mendapat maklumat yang tepat dan padu, tapi kalau berlaku terus bertikam lidah macam ni, ia memburukkan situasi. Ya, betul. Okey, kita harapkan ini membuka satu ruang kematangan kepada kita semua.